Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi, kita bertemu lagi. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Saya Nur Azmira binti Abdul Razak. Boleh panggil saya Mira. Kepakaran kami adalah membantu mereka yang kekangan masa untuk menyediakan sambal hitam yang menepati rasa asli dari negeri Pahang dan tidak mengecewakan anda apabila mencubanya. Itu adalah kepakaran kami. Sambal hitam Nur Ait. Okey. So macam mana hari kedua PKP? Siapa yang berada di negeri Johor, negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Selangor, kan, di negeri wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan tu semua antara negeri yang dikenakan PKP. So macam mana hari kedua anda? Kan, so Mira stay di Selangor. So Selangor PKP. Hari ni hari kedua PKP. Kan, semoga semua sihat-sihat semua. Okay, semua sihat. Stay at home, stay safe semua. Okay, jaga diri kita, jaga keluarga kita semua. Kita lebih baik kita duduk di rumah lah. Kita lebih baik duduk di rumah. Jika kita tiada urusan-urusan penting, so kita stay dekat rumah je lah, kan? Sebab tu kerajaan di apa, suruh kita stay at home. Dah dikenakan PKP antara negeri-negeri tersebut tu lah. Kan, kita jaga diri kita, okay? Untuk kita membendung semakin berleluasa dah COVID di negara kita ni. Betul tak? So hari ni Mira nak share apa itu khasiat belimbing buluh. Kan, mungkin ada yang tak tahu. Betul tak? Hai, salam sejahtera Hira. Thank you for watching. Thank you for watching. Hai. Mira nak share hari ni apa khasiat belimbing buluh. Mungkin ada yang tak tahu apa tu belimbing buluh, kan? Mungkin ada yang tak tahu, tak pernah tengok pun. Tapi Mira tak ada nak tunjuk. Tak boleh pula nak tunjuk yang original punya belimbing buluh tu. Hai, thank you reply. Thank you jawab. Okay. So Mira nak share apa khasiat belimbing buluh. Kalau korang nak tahu, sambal hitam Nur Ait, dia punya bahan utama dia belimbing buluh. Itu bahan utama untuk sambal hitam. Okay. So hari ni Mira nak share pasal apa khasiat belimbing buluh tu. Apa khasiat belimbing buluh tu? Sebenarnya banyak tau khasiat dia. Kan, banyak khasiat dia sebenarnya. So hari ni Mira nak share apa khasiat belimbing buluh tu. Kalau korang pernah tengok dia punya buah original dia tu, warna dia warna hijau. Buah dia tu warna hijau. Dia tak besar mana pun, dia kecil je buah tu. Tapi buah belimbing buluh ni memang masam, sangat masam. Kan, ada setengah orang tak boleh nak makan buah ni sebab dia terlalu masam. Belimbing ni memang masam. Ada setengah orang tak boleh nak makan. Betul tak? Tapi siapa yang penggemar asam, diorang mesti suka. Memang suka. Kan, memang suka. Siapa yang suka masam lah. Siapa yang suka asam tu, dia boleh makan belimbing ni. Belimbing ni memang rasa dia masam sekali. So siapa yang tak suka masam tu memang reject lah, memang tak makan. Tapi hari ni Mira nak share apa khasiat belimbing buluh. Banyak khasiat dia sebenarnya. Kalau korang nak tahu, korang bolehlah share Mira punya sharing ni. Semoga dia boleh bermanfaatkan kepada orang lain juga. Sama-sama kita boleh amalkan, insya-Allah. Kan?
So Mira nak share pasal apa khasiat belimbing buluh. Okay, apa khasiat belimbing buluh. So kalau macam tu Mira nak share sekarang ni. Hai, Assalamualaikum Khairi Dawek. Terima kasih watching. Terima kasih. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Saya Nur Azmira binti Abdul Razak. Boleh panggil saya Mira. Hari ni Mira nak share apa khasiat belimbing buluh. Kalau korang tak pernah tengok belimbing buluh tu, dia kecil je. Belimbing tu warna hijau. Buah dia kecil je. Buah tu memang sangat masam. Sangat masam. Sangat masam. Buah tu sebenarnya dia bahan utama untuk buat sambal hitam. Itu bahan utama untuk buat sambal hitam. So hari ni Mira nak share apa kebaikan dia, apa khasiat dia. Okey? Okey, kakak duduk bawah. Duduk sini. Ibu nak buat kerja. Aduh. Ada budak kecil kacau lah. Kacau, duduk bawah. Ibu nak buat ni. Ibu nak cerita pasal belimbing buluh. Okey? Kakak duduk sini Sekejap je. Duduk sini. Duduk sini. Okey. Ya, duduk sini. Ya, duduk sini. Okey. Wow. Tengok tu. Sorry. Ada gangguan sekejap. Dia pun nak sama live lah. Dia pun nak sama live juga dengan ibu dia. Okey? Kakak duduk sana. Hai, Assalamualaikum di hati. Hai. Duduk bawah. Duduklah bawah, ibu nak buat kerja. Okey? Ibu nak kongsikan tips. Bukan tips, nak kongsikan share. Nak share apa khasiat belimbing buluh. Sorry. Okey? Duduk situ, duduk. Kakak main kat situ Ya, orang tengok. So banyak kelebihan dia tau. Banyak kelebihan belimbing buluh ni. Tapi memang rasa dia memang sangat masam. Sangat masam. Siapa yang tak suka masam tu mungkin tak makan lah. Mungkin tak akan makan belimbing buluh ni. Makan macam tu sebab dia sangat masam. So siapa yang suka masam tu, dia orang ada makan colet macam tu je tau. Kan? Tapi yang sangat popular belimbing buluh ni, dia untuk masakan. Masakan yang bahan utama untuk bahan sambal hitam. Itu bahan utama untuk sambal hitam belimbing buluh. Selain daripada belimbing buluh ni, masak sambal hitam boleh juga dia masak gulai lemak pun boleh juga. Belimbing buluh ni. Okey? Tapi hari ni Mira nak share apa khasiat belimbing buluh tu. Apa khasiat belimbing buluh tu. Kakak duduk bawah sekejap. Okey? Ibu nak share khasiat belimbing buluh ni. Okey. So nombor 1, belimbing buluh ni boleh merawat jerawat tau. Boleh merawat jerawat. Belimbing buluh dalam masakan memang sedap. Ya, kalau contohnya belimbing buluh tu selain daripada sambal hitam, dia boleh buat dalam masakan tau. Masakan contoh gulai ikan. Gulai ikan lemak tu kan, masak lemak ikan tu, masak lemak ikan. So korang letak belimbing tu, dia boleh menghilangkan hanyir ikan tau. Itu dia punya tips untuk hilangkan hanyir ikan tu, boleh letak belimbing buluh tu. So sedap tau. So masak lemak tu jadi sedap. Dia akan rasa masam sedikit. Sebab kita letak belimbing tu, dia akan ada rasa masam sedikit. Kan? So selain daripada sambal hitam, dia boleh juga untuk masakan. Untuk masakan yang lain juga. Antaranya masak lemak lah. Gulai lemak ikan kan, dia boleh menghilangkan hanyir ikan tu kalau kita bubuh belimbing tu. Tapi hari ni Mira nak share apa khasiat belimbing buluh tu. Banyak sebenarnya khasiat belimbing buluh ni. Kalau kita nak tahu, Mira boleh share. Antara nombor 1 tadi, boleh
merawat jerawat. Boleh merawat jerawat. Okey. Dia boleh merawat jerawat. Kalau korang kena ambil 3 biji buah belimbing tu, cuci bersih-bersih, then korang boleh parut dia punya buah tu, parut. Korang tambah garam sikit, then boleh tepek yang tempat lah, tepek di mana yang ada jerawat tu. Okey. Tu boleh. Itu boleh merawat jerawat. Belimbing buluh ni dia boleh merawat jerawat. Siapa-siapa yang ada jerawat tu, insya-Allah boleh amalkan. Basuh bersih-bersih belimbing tu, belimbing buluh yang fresh tu, warna hijau tu, korang parut, campur sedikit dengan garam. Lepas tu boleh tepek lah, tepek dekat kulit yang ada jerawat tu. Korang boleh buat pagi dengan malam, 2 kali sehari. Cubalah, insya-Allah, insya-Allah boleh. Itu khasiat belimbing buluh. Boleh merawat jerawat. Dia boleh merawat jerawat. Okey. Siapa yang ada jerawat tu boleh cuba, boleh amalkan, insya-Allah. Kan, dengan izin Allah. Kita ikhtiar, kita cuba. Kan? Betul tak? Boleh cuba. Ambil je 3 ke 4 ke, suka hatilah berapa banyak korang nak ambil buah tu. Korang parut buah tu, parut campur dengan garam. Kemudian bolehlah tepek dekat mana-mana yang ada jerawat tu. Buat 2 kali sehari. Okey. Itu antara khasiat belimbing buluh. Kan. So nombor 2, dia ada khasiat dia boleh untuk tekanan darah tinggi. Siapa yang ada darah tinggi tu boleh amalkan dengan menggunakan buah belimbing ni. Ambil 3 buah belimbing ni, cuci bersih-bersih, then potong, kemudian rebus dengan 3 gelas air. Rebus dengan 3 gelas air sehingga air tu tinggal 1 gelas je. Bila tinggal 1 gelas air, apabila kita rebus dengan 3 gelas air tu, kita tinggalkan dia jadi 1 gelas air je. So bila dah suam, korang boleh minum. Boleh minum selepas kita breakfast lah, seeloknya. Pagi. Itu untuk khasiat belimbing untuk tekanan darah tinggi. Sesiapalah yang saudara mara ke, ibu bapa ke, yang ada masalah tekanan darah tinggi, boleh cuba, boleh ikhtiar, boleh amalkan. Ambil 3 biji buah belimbing tu, rebus dengan 3 gelas air. Rebus sehingga tinggal 1 gelas je air tu. Korang boleh ni lah, boleh minum. Bila dah suam boleh minum lah selepas sarapan pagi seeloknya. Itu khasiat belimbing buluh untuk tekanan darah tinggi. Tu proses cara nak buat macam tu lah. Ambil 3 biji buah belimbing tu, rebus je. Boleh rebus je. Tak susah pun. Kan? Itulah khasiat belimbing buluh. Banyak sebenarnya. Kita boleh cuba, boleh amalkan. InsyaAllah kita ikhtiar. Betul tak? So selain daripada tu, dia selain khasiat belimbing buluh ni, khasiat dia juga untuk batuk. Batuk pun boleh merawat. Merawat batuk dengan menggunakan belimbing buluh ini. Dengan ambil dia punya daun dia punya bunga dengan buah tu, rebus sekali. Ni kena rebus lama sikit, lebih kurang setengah jam macam tu. Lepas tu boleh minum terus air dia. Tapi ni untuk batuk, dia kena ada daun buah belimbing tu, dia punya bunga dengan buah dia sekali. 3 jenis tu rebus sekali. Then bila dah suam boleh minum sekali je. Satu hari tu sekali je. Okey. Itu nombor 3. Nombor 1 tadi dia boleh merawat jerawat. Nombor 2 boleh untuk tekanan darah tinggi. Yang tadi nombor 3 untuk batuk. Banyak kelebihannya. Banyak kelebihan belimbing buluh ni. Bukan saja untuk masakan, tapi dia ada khasiat untuk merawat juga. Kan? Assalamualaikum Pak Sate. Terima kasih join live ni. Mira nak share
apa khasiat belimbing buluh. Mungkin ada yang tak tahu, mungkin ada yang tahu. Tapi Mira nak share ada 5 yang boleh khasiat, 5 khasiat belimbing buluh ni. Yang nombor 1 tadi, kita boleh merawat jerawat. Nombor 2, kita boleh untuk tekanan darah tinggi. Dan ketiga, merawat batuk. Belimbing buluh ni. So siapa yang ada batuk tu, cubalah boleh amalkan ikhtiar. Ambil dia punya daun dia, bunga dengan dia punya buah tu, rebus sekali lebih kurang setengah jam macam tu. So lepas dah siap tu, boleh ambil air dia, then boleh minum lah untuk merawat batuk. Tapi make sure buah tu basuh bersih-bersih dululah. Sebelum rebus tu, buah tu dibasuh bersih dulu. Okay, itu nombor 3. Dia boleh merawat batuk. Kan, dia boleh merawat batuk. Okay, okay tak? Siapa-siapa yang ada masalah batuk tu, boleh cuba, boleh ikhtiarkan. Boleh ikhtiar, boleh amalkan. Mana tahu dengan izin Allah dia boleh sembuh, boleh baik kan. So Mira share tips. Ni apa? Khasiat belimbing buluh. Korang tahu kan rasa belimbing buluh macam mana? Dia memang masam lah. Memang masam. Kan, betul tak? Memang masam. Selain daripada untuk bahan utama sambal hitam, memang belimbing buluh bahan utama dia. Selain tu dia boleh dibuat masakan juga. Dia boleh dibuat untuk masakan juga, selain daripada untuk sambal. Kan? So khasiat belimbing buluh juga, dia boleh merawat diabetes. Diabetes, kencing manis lah. Selain dipanggil kencing manis. Kan? So boleh amalkan juga untuk kencing manis ni. Dia apa? Buah ni, kalau untuk kencing manis, kita ambil buah tu, beberapa biji buah tu, kita lumatkan dia dulu, then kita rebus dengan 1 gelas air. Rebus dengan 1 gelas air. Kemudian bila air tu dah tinggal lebih kurang setengah gelas, korang boleh tapis air tu, then boleh minum. Boleh minum air dia. Boleh minum 2 kali sehari, pagi dan malam lah. Itu untuk diabetik. Dia kena lumatkan. Dia kena basuh, cuci bersih dulu, dilumatkan. Lepas tu baru rebus dengan air. Lepas tu, tapi air tu dia kena tapis lah. Dia kena tapis. Mesti masam kan. Mesti rasa dia sangat masam. So untuk diabetik, untuk kencing manis, so kita rebus dia, kita lumatkan dia dulu, kemudian rebus. So kita tapis air dia, kita tunggu suam, baru kita minum 2 kali sehari, pagi dan malam. Itu antara khasiat belimbing buluh. Siapa yang tak pernah tengok belimbing buluh tu, korang boleh Google tengok macam mana rupa belimbing buluh tu. Dia kecil je, dia warna dia hijau. Dia kecil-kecil je, tapi rasa dia memang sangat masam. Setengah orang ada makan macam tu je tau. Itu memang penggemar asam, memang diorang tahan masam, memang boleh makan macam tu je. Siapa yang tak kuat masam tu, rasanya memang tak makan lah. Bila dah buat masakan, dia menyedapkan masakan kita. Contohnya kita masak gulai lemak ikan, kita campur dengan belimbing tu kan, dia boleh menghilangkan hanyir ikan tau. Belimbing buluh ni dia boleh menghilangkan hanyir ikan kalau kita bubuh dalam masakan kita. Selain daripada tu, dia boleh digunakan untuk buat sambal. Bahan utama sambal hitam adalah belimbing buluh. Kalau tak ada belimbing buluh, tak jadilah sambal hitam. Sebab tu bahan utama dia belimbing buluh. Tapi hari ni Mira nak share dia punya khasiat. Apa khasiat belimbing buluh? Yang nombor 1 tadi, kita boleh merawat jerawat. Kita boleh parut buah belimbing tu, kita campur dengan sedikit garam, kemudian kita boleh tepek di mana-mana yang ada jerawat tu. Itu nombor 1 tadi. Siapa-siapa yang ada jerawat tu boleh cuba dan amalkan, insya-Allah. Okey? Kita tawakal, kita boleh cuba, betul tak? Masak asam pedas daging tete belimbing buluh juga. Oh ya ke? Yelah, sebab asam kan, masakan asam. So boleh juga guna belimbing tu. Dia boleh tambah asam lagi, tak payah guna
apa boleh tak payah guna ni asam apa? Asam keping ke? Boleh gantikan dengan belimbing buluh pun boleh. Sebab dia masam. Dia masam kan? Dia masam. Sedap juga tu. Masak asam pedas. Sedap, lama tak makan. Okey. Itu idea. Itu idea tu bagus-bagus. Nanti Mira boleh buat juga tu. Nanti Mira cuba jugalah. Sebab tak pernah lagi tau. Yang Mira tahu masak gulai lemak. Gulai lemak mungkin sedap juga kan. Letak buat masak asam pedas dengan ni belimbing tu. Nak cubalah. Nanti Mira nak cuba jugalah. Terima kasih bagi idea. Bagi idea baru ni. Sebab sebelum ni Mira tak pernah buat pun. Masak asam pedas letak belimbing buluh. Boleh try. Okey. So Mira dah share patut sambal hitam tu ada masam-masam sedap. Ya, sebab tu cakapnya. Sebab tu semalam Mira share pasal sambal sambal hitam ni dia rasa masam daripada belimbing tu. Sebab tu Mira cakap uniknya sambal hitam ni sebab dia ada rasa masam. Dia ada rasa masam, dia seimbang. Masam tu seimbang dengan rasa kepedasan, kemanisan sambal tu. Dia unik. Okey. Kan. Itulah. So tadi Mira dah share 4 apa khasiat belimbing buluh. Okey. Apa khasiat belimbing buluh tadi? So yang tadi nombor 4 diabetik kan. Last tadi Mira share 4 diabetik. Dia ada satu lagi tau. So yang kelima panau. Korang pernah dengar panau? Panau tu apa? Pernah dengar tak panau tu apa? Dia boleh merawat panau juga tau. Panau tu macam sejenis masalah kulit tau. Masalah kulit yang jenis ada tompok-tompok putih tu. Tu dipanggil panau. Belimbing buluh ni pun dia boleh merawat panau tau. Boleh cuba. Siapa yang ada panau tu boleh cuba, boleh amalkan. Dengan ambil buah belimbing tu, dia kena yang ni dia kena giling tau. Dia kena giling buah belimbing tu, giling sampai halus, kemudian kena tambah dengan kapur sirih. Kapur sirih, korang tahu tak kapur sirih tu apa? Warna putih tu. Yang orang selalu makan sirih tu makan dengan kapur tu kan. Kena campur dengan kapur sirih tu lebih kurang sikit je lah, janganlah banyak sangat kan. Sebab kapur ni panas. So ramas rata dengan yang kita giling belimbing buluh tu sampai halus, lumat. Kita campur dengan kapur tu, kemudian bolehlah korang gosok di tempat yang ada panau tu. Siapa-siapa yang ada panau, penyakit panau tu boleh cuba amalkan. Buatlah 2 kali sehari, pagi dan malam. Kita boleh amalkan ikhtiar kan, insya-Allah. Kan, insya-Allah. Semoga apa yang Mira share ni boleh jadikan manfaat untuk orang-orang lain juga. Korang bolehlah share dengan kawan-kawan korang semua. Sama-sama kita sharing is caring, betul tak? Sharing is caring. Sama-sama boleh amalkan. Sesiapa yang ada masalah antara yang Mira cakap tadi tu, masalah jerawat, masalah tekanan darah tinggi, batuk, diabetik, dan panau. So antaranya tadi itulah yang khasiat belimbing buluh tu boleh merawat apa yang Mira cakap tadi itulah. Ada 5 jenis 5 jenis penyakit yang boleh dirawat menggunakan belimbing buluh. Banyak kan? Banyak kan? Khasiat belimbing buluh ni bukan saja untuk masakan, bukan saja untuk makan, tapi dia untuk merawat juga. Dia ada khasiat untuk merawat juga. Kan? Aduh. Okey? So sama-sama kita share. Sama-sama kita share, kita jadikan diri kita manfaatkan untuk orang lain juga. Okey? Kakak jangan kakak. Kakak duduk sini. Kakak duduk sini. Apa kakak dah buat ni? Astagfirullah, dia buat kerja. Dah, jom. Duduk sini. Okey? Semoga apa yang Mira share tu jadikan
boleh bermanfaatkan kepada orang lain juga. Okey, sama-sama kita amalkan. Kalau kita ada masalah tersebut lah, antara masalah tu kita boleh amalkan dengan menggunakan belimbing buluh. Comel nak live sekali. Hari raya lah dia nak live sekali, tak boleh. Dia buat kerja kat belakang dia tahu. Tengoklah. Tak boleh. Nanti. Duduk, okey, duduk situ. Dia nak live sekali. Itulah. Dia nak join sekali. Kan? So hari ni Mira share pasal apa khasiat belimbing buluh. Okey tak? Sama-sama kita boleh amalkan. Siapa-siapa ada masalah tersebut lah. Masalah jerawat ke, masalah batuk ke, kecil manis, diabetik. Masalah tu kita boleh gunakan belimbing buluh tu sebagai penawar penyakit tu. InsyaAllah kita cubalah amalkan. Mungkin sesuai dengan kita kan. Kita boleh cuba. Kita amalkan. Sebab ialah kita gunakan tradisional punya khasiat ni supaya ialah apa gunanya kalau dah ada tips ni kita tak amalkan. Betul tak? Sama-sama kita boleh amalkan semua tu. Okey tak? Tapi hari ni Mira nak kongsikan satu lagi bonus untuk hari ni. Bonus untuk hari ni selain Mira share khasiat belimbing buluh, Mira nak tunjuk dengan korang. Ada sesuatu yang Mira nak tunjuk dengan korang. Korang nak tengok ke tak? Kalau korang nak tengok, jawab nak tengok. Okey. Mira nak tunjukkan sesuatu bonus untuk hari ni. Selain pada tu Mira share khasiat belimbing buluh ni, Mira nak tunjuk satu lagi. Belimbing jugalah tapi Mira nak tunjuk satu lagi. Apa? Kalau korang nak tengok, jawab nak tengok. Kalau korang tak jawab tak, so Mira tak nak tunjuk lah. Ni bonus hari ni. Okey. Nak ke tak nak? Nak ke nak? Kalau nak, jawab nak. Dah simpan. Okey, dah simpan, nanti rosak. Okey, dah. Okey, dah. Tengok. Okey, dah habis pecah. Okey. Okey, ada orang nak tengok. So, Mira nak share. Nak share apa? Sekejap Okey. Mira nak share ini. Tahu tak apa ni? Apa tu? Apa ni? Cuba korang teka apa? Hitam kan? Korang teka lah. Nak tengok. Teka. Apa? Apa ni? Ni bonus hari ni Mira nak tunjuk. Nak tunjuk apa? Tengoklah apa ni? Apa ni? Apa tu? Cuba teka. Cuba tengok. Apa tu? Macam asam. Yes, correct. Betul, Hira. So, inilah asam belimbing yang direbus. Tengok. Kan semalam Mira share. Ada Mira share. Nampak hitam kan? Nampak? Kan? Inilah asam belimbing yang kita rebus sampai kecut. Nampak? Dia sampai kecut dan berwarna hitam. Belimbing buluh yang dah dimasak. Ya, betul. Belimbing buluh yang dah dimasak, betul. Inilah belimbing buluh yang dah dimasak, direbus berjam-jam lamanya. Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Kering. Daripada warna hijau tu bertukar color hitam. Sebab itulah sambal hitam dipanggil sambal hitam. Sebab daripada bahan utama dia belimbing buluh. Inilah belimbing buluh yang dah direbus berjam-jam lamanya. Kalau korang nak tahu kan, semangkuk ni nak dapatkan belimbing hijau tu, nak rebus jadi banyak ni, berkilo-kilo tau sebenarnya. Berat je. Tapi boleh dapat sedikit je.
dapat sedikit je. Berkilo-kilo, lebih kurang 2 kilo macam tu lah rasanya. Korang boleh dapat semangkuk kecil macam ni je. Sebab dia dah betul-betul kecut. Sebab belimbing ni dia banyak jus dia tau, dia banyak air. Pak boleh jadi kecut kering macam ni. Inilah bahan utama kita untuk buat sambal hitam. Kalau tak ada benda ni, tak jadi dah sambal hitam. Inilah bahan utama dia. Nak tengok dekat-dekat. Nampak? Kan? Dekat dah tu. Dekat dah. Sebab itulah sambal hitam dia dinamakan sambal hitam. Kan? Sebab tu dia dinamakan sambal hitam. Nampak? Hitam kan? Hitam kan? Tengoklah dia rebus dia sampai kecut tau. Daripada warna pelik kan? Boleh warna hitam kan? Daripada hijau dia boleh bertukar warna hitam. Pun pelik rasanya. Pelik kan? Hijau boleh bertukar warna hitam. Inilah bahan utama untuk sambal hitam. Kalau tak rebus ni, tak rebus jadi hitam, so tak boleh lah buat sambal hitam. Dia first proses je untuk belimbing dulu. Kena proses belimbing dulu. Kena rebus sampai kecut, sampai berwarna hitam. Baru next proses untuk buat sambal hitam. Inilah rupa belimbing. Rupa belimbing. Sebenarnya banyak tau. Satu mangkuk ni sebenarnya sebelum untuk jadi kecut ni dia banyak berkilo-kilo tau. Berat dia. Tapi bila dah rebus dia dikecut jadi sikit je. Kan? Itulah. Memang masam. Bau dia masam. So itulah bonus hari ni, nak tunjuk belimbing hitam yang dah direbus menjadi hitam. Macam ni rupa dia. Siapa yang belum pernah tengok tu, inilah rupa dia. Inilah bahan utama untuk buat sambal hitam. Tak ada belimbing hitam ni, tak jadilah sambal hitam. Okay? Tak jadilah sambal hitam. So inilah bahan utama untuk sambal hitam. Okay? Tapi hari ni Mira share tips, Mira share apa khasiat belimbing buluh tu. Siapa-siapa yang ada masalah antaranya tadi tu, bolehlah cuba amalkan. Manalah tahu kot serasi kan. Boleh sembuh insya-Allah dengan izinnya. Kan kita boleh ikhtiar, kita gunakan belimbing buluh tu sebagai penawar untuk untuk merawat jerawat, untuk batuk, untuk tekanan darah tinggi, diabetes, dan juga untuk kulit panau pun boleh untuk merawat daripada khasiat belimbing buluh tadi tu kan. So okay tak? So korang bolehlah share dengan kawan-kawan korang. Sama-sama kita boleh memanfaatkan kepada orang lain juga. Okay? Sama-sama. Kanak-kanak. Okay? So dah ada gangguan, dah start ada gangguan di sini. Minta maaf ya. Dah start ada gangguan di sini. So kalau macam tu, kalau tak ada apa-apa lagi, korang bolehlah share dengan kawan korang kan. Untuk sama-sama kita amalkan. Siapa-siapa yang ada masalah yang Mira sebutkan tadi tu, kita boleh amalkan, kita boleh cuba ikhtiar untuk kita sembuh kan. Penyakit batuk ke, diabetik ke, darah tinggi. Boleh juga merawat jerawat. Senang je. Tak susah pun kalau korang nak sediakan bahan-bahan untuk buat benda tu. Cuma kalau macam jerawat tu, korang cuma parut je. Parut buah belimbing tu, korang mix dengan garam sedikit. So boleh terus tepek je kat mana-mana kulit yang tumbuh jerawat tu. Khasiat belimbing buluh, banyak khasiat dia. Okey tak?
Ha. Kalau tak ada apa-apa lagi, Mira share sampai di sini je lah. Mira share sampai di sini je. So korang pun bolehlah share-share dengan kawan-kawan korang. Sama-sama kita jadikan sharing ni bermanfaat pada orang lain juga. Selain pada kita boleh memanfaatkan kepada orang lain juga kan. Betul tak? So sekarang ni PKP, kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, stay at home, okay? Kalau boleh kita jangan keluar lah. Kalau tanpa ada urusan yang sangat penting, kita jangan keluar, okay? Kita duduk je di rumah, demi menjaga sama-sama rakyat kita, betul tak? So korang kena sentiasa bertenang, okay? Luangkan masa bersama keluarga di rumah. Buatlah aktiviti yang bermanfaat di rumah. Kan, bila dah ada peluang macam ni, manfaatkan bersama keluarga itu sayang. Buat aktiviti bersama. Kan, siapa yang bekerja di dalam kerja dekat rumah tu, dah kena kerja kat rumah tu, manfaatkanlah juga bersama keluarga. Bukan senang kan? Bukan senang, bukan dapat peluang macam ni. Kan? So kita bila duduk rumah tu, kita jadikan buatkan aktiviti yang bermanfaat di rumah. Jangan keluar rumah bila tiada apa-apa urusan yang sangat penting. Tak perlu keluar rumah, duduk di rumah. Okay, siapa yang bekerja di luar tu, jaga diri, stay safe kan. Kerapkan basuh tangan semua tau. Jaga diri, okay. Kalau macam tu, dengan tu Mira akhiri sampai di sini je. Kita bertemu lagi nanti, InsyaAllah esok kita jumpa lagi. Nanti Mira akan share apa-apa lagi. Korang bolehlah sharekan hari ni, Mira punya sharing ni, share dengan orang-orang lain juga, okay? Dengan tu Mira akhiri dengan Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okay, bye. Terima kasih for watching.